Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah yang telah mengurniakan kita kesempatan pada tengah hari ini untuk meneruskan huraian surah Al-Fatihah dan kaitannya dalam kehidupan berkeluarga. Hari ini kita membincangkan firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohonkan pertolongan. Perkataan ibadah dari abada, kata asalnya diterjemahkan dengan menyembah. Dan perkataan sembah itu pula biasanya kita gambarkan bila seseorang menyembah apa yang mereka yakini sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Kalau ditafsirkan begitu, tentulah merupakan suatu yang tidak tepat. Dan ibadah juga boleh diartikan sebagai satu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala amal, segala perbuatan yang kita lakukan dengan erti kita melakukannya semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi pengabdian adalah merupakan satu penyerahan, satu usaha yang bertujuan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala yang kita lakukan dalam hidup ini semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Karena kita mempunyai matlamat, kita mempunyai sasaran yang tepat, tidak diganggu oleh keadaan-keadaan yang melingkungi hidup kita. Sebagai manusia, kita mudah untuk tertarik kepada perkara-perkara lain. Kita mudah dipengaruhi oleh persekitaran yang ada. Tetapi kalau yang kita lakukan itu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada di jalan yang lurus, di jalan yang mana kita sentiasa mendapat pimpinan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dalam erti yang luas, melakukan sesuatu dengan tujuan mengabdikan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, dan kita melakukannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hidup ini ada manusia yang mengabdikan dirinya kepada hawa nafsu. Jadi apa yang terlintas dalam kepalanya yang didorong oleh hawa nafsunya, maka dia akan ikut.
Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehinggalah hawa nafsunya, sehinggalah keinginannya mengikut apa yang telah aku datangkan dengannya. Maksudnya seorang itu tidak punya keimanan yang sempurna sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu mengikut hawa nafsu, waktu itu dia lupa Tuhan. Dia bertuhankan kepada hawa nafsu. Kalau kita tengok perkataan ataupun warisan kata-kata Melayu lama, dia yang melakukan satu mengikut kata hati, asal dia dapat, sudahlah, dia tak fikir apa juga yang kesan-kesan daripada tindakannya. Jadi kalau mengikut hawa nafsu, memang dia bertuhankan kepada hawa nafsu. Dan selalu kita jelaskan, nafsu manusia ini lebih cenderung kepada keburukan. Yang bertuhankan hawa nafsu akan lebih banyak menimbulkan masalah dalam hidup. Katalah nafsu ingin kaya, dia tak akan memikirkan adakah halal ataupun haram, semata-mata didorong oleh hawa nafsu. Dia akan beli tiket 4D ke, dia beli tiket Toto ke, dia beli apa juga tiket lah yang akan melibatkan dirinya dengan perjudian dan sebagainya, kerana didorong oleh hawa nafsu. Ramai orang yang meninggalkan anak, meninggalkan isteri kerana didorong oleh hawa nafsu. Jadi mengikut hawa nafsu, dengan erti kata lain, bertuhankan hawa nafsu, manusia akan musnah. Demikian juga ada manusia yang bertuhankan kepada harta, sehingga dirinya boleh dililung dengan nilai-nilai yang sedikit. Yang penting baginya apa yang dikehendaki tercapai. Jadi bila kita menyebutkan iyyaka na'budu, kita ikrarkan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang kita sembah. Dan dalam kehidupan berkeluarga, banyak peraturan Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Artinya hendaklah kita iltizam, kita mempunyai kesungguhan, komitmen untuk melaksanakan segala amanah dan tanggungjawab yang ditetapkan Allah dalam hidup berkeluarga, melakukan yang wajib, yang sunnah, dan meninggalkan perkara yang haram, juga perbuatan yang makruh. Kesemua ini ada dalam kehidupan berkeluarga. Katalah tentang wajib, juga kita dah jelaskan dalam beberapa pelajaran yang lalu. Wajib memberikan nafkah kepada isteri, hukumnya adalah wajib. Dan bila memberi nafkah itu, ia adalah satu ibadah, kerana ia wajib dan dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau satu orang tu tak bagi nafkah, dia melakukan perkara yang haram,
kerana gagal melaksanakan yang diwajibkan ke atasnya, dia tak buat, dan tak ada sebab yang mengharuskan dia tidak beri nafkah, maka dia telah terjebak dengan perkara yang haram. Pemberian nafkah boleh dijadikan sebagai satu adat dan boleh dijadikan sebagai satu ibadat. Katalah seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Lepas tu si isteri dia mengadu ke family court minta nafkah. Dan suami tadi dikendaki memberikan nafkah kepada isteri. Hakim akan memerintahkan supaya suami memberikan nafkah kepada isteri. Jadi bila hakim memutuskan suami wajib memberi nafkah, hakim ni tidak memikirkan wajib ke apa. Sebab bila dia ke family court, ke mahkamah keluarga, mahkamah keluarga itu dibicarakan berdasarkan piagam wanita ataupun woman charter. Setiap lelaki suami yang tidak berikan nafkah kepada isteri, sama ada orang Islam atau orang bukan Islam, mengikut woman charter, suami itu boleh diperintah. Kalau dia degil, tak nak bagi, tak ada sebab, dia boleh akhirnya dipenjarakan. Kalau perintah itu ditetapkan oleh hakim mahkamah keluarga, dan di mahkamah keluarga ni hakimnya bukan Islam lah, dia memerintahkan suami Islam berikan nafkah kepada isterinya yang beragama Islam, dia tidak berdasarkan kepada syariat, kepada undang-undang negara. Suami terpaksa bagi, kalau tak dia masuk jail. Dan bila dia memberi, bukan sebagai satu kewajipan, kerana dia terpaksa mematuhi perintah yang diberikan oleh hakim kepadanya. Jadi kalau dia diperintahkan oleh hakim dan dia takut kalau tak bagi dia boleh masuk penjara, ini tidak dianggap sebagai satu ibadah, tetapi ia boleh dikatakan sebagai satu adat. Kerana adatnya, kebiasaannya, orang bersuami isteri, suami itu hendaklah memberikan nafkah kepada isterinya. Jadi kita melihat bahawa ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan mencari keredaan Allah. Dalam contoh yang diberikan tadi, dia berikan nafkah bukan nak cari keredaan Tuhan, tapi kerana takut dihukum oleh mahkamah keluarga. Pemberian nafkah adalah sebagai satu ibadah asalnya, kerana wajib bagi seseorang suami memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian juga kewajipan lain. Ini hakim tak boleh perintahkan dia. Katalah dia tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan diri anggota keluarga kamu daripada menjadi bahan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan pembakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi kalau seorang suami diwajibkan Allah
untuk memelihara anggota keluarganya daripada api neraka, sama ada dia sendiri yang memimpinnya ataupun dia menghantar anaknya ke tempat-tempat yang dapat membimbing anaknya, yang menyelamatkan anak dan keluarganya daripada api neraka, ini sebagai satu ibadah. Dan isteri serta anak-anak, dia tak boleh pergi family court tuntut dia. Dia kata suami saya tak ajar saya agama. Anak pun tak boleh pergi sana beritahu kepada hakim saya nak tuntut hak saya, dia tak ajar saya agama. Tak boleh. Ini undang-undang sivil. Tak ada kait-mengait dengan kewajipan mendidik atau memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Tapi kalau si bapa tadi tidak hantar anaknya ke sekolah setelah anak itu berumur 7 tahun, maksud sekolah tu tak hantar ke sekolah pemerintah lah, bapa tadi boleh dihukum. Ini tak payah anak minta, tak payah isteri pergi minta. Itu Kementerian Pelajaran akan cari dia. Kalau ada anak tak dihantarkan sekolah, Kementerian Pelajaran akan cari dia. Kalau tak ada sebab, dia boleh dibicarakan dan dia boleh dipenjara akhirnya. Itu setakat darjah 1 sampai darjah 6. Kerana ada di Singapura ni undang-undang pendidikan wajib. Itu wajib pada kerajaan lah, bukan pada agama. Pada agama memang wajib bukan saja tingkat rendah, tapi lengkapkan anak itu untuk menghadapi zamannya pada masa-masa yang akan datang. Jadi ibadah itu adalah luas. Kalau kita takrifkan, wajib itu iltizam, melaksanakan perintah Allah, seperti melakukan perkara yang wajib, meninggalkan yang haram, melakukan apa saja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, semata mencari keredaan Allah dengan jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib juga bererti iltizam, komitmen untuk menghayati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan, bila kata-kata ajaran Rasulullah, apa yang diajarkan untuk kesejahteraan hidup yang dipinta Allah jelas, yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala juga adalah jelas. Walaupun ia merupakan hadis, tetapi dia boleh menjadi wajib kerana hadis itu menerangkan apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Katalah seorang suami yang melakukan kezaliman kepada isterinya. Dia melakukan kezaliman bukan secara fizikal, dia buat mental torture, artinya menzalimi pemikiran isteri, seperti sengaja menyakitkan hatinya dengan membawa perempuan tak senonoh ke dalam rumah. Itu hukumnya haram. Dan kalau dia tidak melakukannya semata-mata untuk kedamaian sahabat rumah tangga, untuk menunjukkan contoh yang baik sebagai seorang suami, untuk menjadikan kehidupan berkeluarga itu suatu kehidupan yang bermakna, dengan tujuan untuk melindungi isteri dari hal-hal yang negatif. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu boleh menjadi wajib.
Sebab asal kita kata tadi, melakukan perkara yang diperintahkan wajib. Melakukan perkara yang diperintahkan itu wajib. Tapi kalau meninggalkan perkara yang diperintahkan itu, boleh menjadi haram. Seperti nafkah yang kita beri tunjuk sebagai contoh, layanan terhadap isteri sebagai contoh, yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah layanan terhadap isteri adalah menggambarkan mutu dan nilai keimanan seseorang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang punya budi pekerti yang baik dan yang melayan anggota keluarganya dengan penuh mesra. Ini merupakan tanda keimanan yang sempurna. Katalah kalau dia tidak melayan dengan baik, boleh menjadi haram. Kalau tidak melayan dengan baik, sehingga boleh menyakitkan hati, merosakkan fikiran dan sebagainya. Jadi pengertian ibadah dalam berkeluarga ni amat luas, banyak sekali. Sehingga kan hubungan kelamin di antara suami dan isteri juga dianggap sebagai ibadah. Sebab itu orang kata ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nafkah zahir yang diperlukan oleh fizikal manusia. Nafkah batin yang diperlukan oleh batin manusia. Memenuhkan naluri semula jadinya, memberikan pimpinan. Jadi banyak yang boleh dibincangkan tentang melakukan ibadah dalam kehidupan berkeluarga. Suatu Islam meletakkan peraturan yang banyak semata-mata untuk menjamin kehidupan keluarga itu sejahtera. Kerana setiap keluarga Islam berperanan untuk melahirkan generasi zuriat yang lebih baik daripada yang ada. Ini cabaran bagi kita lah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bermaksud generasi yang paling baik adalah generasi di zaman baginda. Selepas tu generasi sesudahnya dan sesudahnya sampailah kita pada hari ini. Kalau Rasulullah telah berhijrah 1433 tahun dahulu sampai hari ini, artinya 1433 sampai hari ini, berapa generasi dah? Kalau satu generasi agaknya kita tetapkan 60 tahun. 60 tahun. 1200 dah 20 generasi. 20 generasi. 1200 plus lagi yang 200 tahun, lebih kurang 23 atau 24 generasi daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Jadi yang pertama tu yang terbaik, kemudian kurang sikit sampailah kita hari ini. Dah kurang banyak agaknya. Memanglah kalau kita lihat depan mata kita, masyarakat kita semakin kita harapkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Memanglah yang baik itu ada, kita tak dapat nafikan. Yang baik ni selalu yang ditunjulkan, tapi yang tidak baik masih berlaku lagi lah. Kalau di zaman Rasulullah agaknya 99.9% so baik, agaknya lah. Dan kerana jenayah waktu itu tidak berlaku. Kalau ada orang
Kadang kita pun dengar kisah ada hamba Allah, seorang wanita yang melakukan hubungan di luar nikah, dihamilkan. Dia datang kepada Rasulullah minta supaya dijatuhkan hukuman kepadanya. Itu generasi zaman Rasul, walaupun mereka melakukan satu kesalahan yang boleh menyebabkannya dihukum, dia tetap berani menampilkan diri minta dihukum di dunia supaya di akhirat mereka terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu generasi di zaman Rasul. Kalau generasi hari ini, kalau semua yang bersalah mengaku katnya, berapa banyak kali nak besarkan penjara Changi Kalau yang salah hendak mengaku salah. Yang terang-terang salah pun bila pergi ke mahkamah pakai peguam dan sebagainya, kalau boleh hakim tu keliru supaya terlepas daripada hukum. Ini generasi hari ini yang kita katakan berbeza dengan 24 atau 25 generasi yang lalu. Setelah itu bila mendirikan sebuah rumah tangga, yang mendirikan rumah tangga itu dianggap sebagai satu ibadah, menghidupkan sunnah Rasul, tapi pelaksanaan tanggungjawab itu adalah wajib. Kerana dengan melaksanakan segala tanggungjawab seperti yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, diharapkan ia mampu melahirkan satu generasi yang lebih berkemampuan daripada ibu bapanya, sama ada dari segi agamanya ke, keimanannya lebih baik ke, atau kedudukan ekonominya lebih mantap ke. Itu yang diharapkan. Betul saya katakan tadi, syarat mendirikan rumah tangga itu banyak diaturkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak lakukan ibadah ataupun nak jadikan kehidupan berkeluarga itu sebagai satu ibadat sesuai dengan apa yang diikrarkan, iyyaka na'budu, dalam melakukan segala tanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga dengan penuh keikhlasan. Apa juga yang kita buat boleh jadi ibadah dengan dua syarat. Pertama, yang kita buat itu sesuai dengan syariat. Dan yang kedua, yang kita buat itu ikhlas mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam rumah tangga ke luar rumah tangga ke, kalau ada dua syarat ini, maka perbuatan kita itu adalah ibadah. Kalau tidak ada salah satu, kedua-duanya tidak berganding, macam mana baik pun perbuatan kita, ia tidak dianggap sebagai ibadah. Katalah seorang nak berikan nafkah kepada isterinya, kita kata memberikan nafkah itu wajib. Tapi jalan dia mendapatkan nafkah, katalah seperti bekerja di tempat-tempat perjudian, niatnya baik nak bagi nafkah, tapi jalan mencari nafkah itu dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan beri nafkah itu bukan lagi ibadah. Kerana jalan mendapatkan nafkah itu adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kaedah ilmu usul fikih atau ilmu perundangan Islam disebutkan al-ghayatu la tubarrarul wasilah. Artinya matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamatnya beri nafkah, hukumnya wajib, tetapi caranya tak betul. Jadi matlamat yang baik tidak menghalalkan cara yang tidak baik. Sama jugalah kalau ada
mana-mana badan-badan Islam ke nak cari derma, menggalakkan orang melakukan kebajikan, tapi cara yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariat, maka ia tidak dianggap sebagai satu ibadat. Katalah kecenderungan masyarakat kan, bila satu majlis itu dianggap berjaya, kita ada maulid ke, kita ada Isra' Mi'raj ke apa ke, kejayaan yang diukur selalu ialah pertama, ramai tak orang datang. Yang kedua, collection banyak ke tidak? Kalau ramai yang datang, collection banyak, dikata berjaya. Kesannya kepada yang datang itu bukan menjadi pertimbangan. Jadi kerana nak ramaikan orang, nak ramaikan orang datang, kadang-kadang panggillah selebriti kan, panggil selebriti, nanti ramai orang datang. Jadi kalau orang tu datang, dia kata ada selebriti kat sana lah, jadi kemudian kita pergi majlis syarahan, ada selebriti, dia datang nak dengar syarahan ke nak tengok selebriti dia. Dan ini boleh memisungkan niat. Dia datang tu bukan kerana Allah SWT. Memang kita tak tahu apa dalam diri hati mereka, kita tak tahu. Tapi asalnya dia tak nak datang, tapi kerana ada selebriti yang dia menjadi peminatnya, dia datang. Walaupun dia pergi majlis itu, majlis yang berbentuk, majlis yang berunsurkan keagamaan, tapi nawai itu datang untuk melihat selebriti, untuk jabat-jabat tangan dia, untuk minta dia sign autograf. Ibadah tu dapat sempurna ke tidak? Kerana syarat ibadat tu dua. Yang dilakukan itu menurut syariat, dia pergi itu ikut syariat lah. Kerana tempat itu adalah untuk mendengar syarahan agama. Tapi nawaitu dia, adakah dia ikhlas nak dengar, atau dia nak tengok selebriti dia tu lebih dekat sekali? Jadi penganjur-penganjur sekarang ni kan yang menjadi kejayaan pada banyak pihak, banyak duit masuk dan ramai orang datang. Kena fikir baliklah. Bukan kita berbangga dengan ramai yang datang, tapi lebih baik apakah kesannya yang ditinggalkan kepada orang-orang yang datang untuk mencari ilmu. Jadi ibadah boleh menjadi kacau kalau cara dilakukan tidak betul, atau niat untuk melakukannya tidak betul. Walaupun seorang itu lakukan salat, kalau niatnya tak betul, salatnya ditolak. Sama ada kerana riak, yang ingin menunjuk-nunjuk, ataupun melakukannya kerana orang lain. Ialah ada kerana pernah berlaku lah. Dia salat tu bukan kerana satu kewajipan, kerana datang ke rumah bakal mertua. Jadi nak tunjuk dia salat lah. Ada juga yang macam tu. Salat kerana bapa mertua, salat kerana mak mertua, kodak kena lecture. Dia salatnya bukan kerana Allah SWT, walaupun usalli fadal maghribi, pengawisannya lillahi ta'ala, tapi sebenarnya li mak mertua, li bapa mertua,
Ini tak betul lah. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan sedikit pada tengah hari ini dapat sama-sama kita lihat diri kita. Mudah-mudahan perkahwinan ataupun pernikahan kita benar-benar menjadi satu ibadah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernikahan adalah menjadi sunnahku, dan siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia adalah bukan daripada golonganku. Jadi mengikut sunnah adalah ibadah, dan melaksanakan tuntutan kehidupan berkeluarga adalah wajib. Pintu masuknya sunnah, tapi bila ada kat dalam tu wajib yang banyak. Jadi kita kena berikan perhatian, kerana kita katakan untuk melahirkan generasi yang lebih baik daripada generasi yang ada hari ini. Yang itu adalah merupakan sebagai satu cabaran besar bagi kita. Kerana Rasulullah mengatakan makin kurang baiknya hinggalah ke akhir zaman. Sekian untuk kali ini, dan kalau ada soalan ataupun pertanyaan. Jadi kalau tak ada, kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.